Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrun lillah. Marilah sama-sama kita puji Allah di waktu malam yang barakah ini, di waktu malam yang baik ini. Allah menghimpunkan kita di suatu tempat yang agaknya baik tempat ini. Barakah bumi ini, iaitu Allah menjadikan bumi lebih kurang 200 lebih ni tempat yang mengasuh ataupun menanamkan benih-benih agama di dalam jiwa dan dada anak-anak kita. Alhamdulillah. Pilihan Allah. Terima kasih banyak kepada Allah. Syukur selalu kepada Allah. Ya Allah Ta'ala beri tempat kita kampung Kola Balai ni. Ada tempat yang dipanggil taman untuk nak mendidikkan anak-anak kita supaya kenal Allah, kenal Rasulullah, dan gerti agama, tahu halal dan haram, dan takut kepada dosa, dan ingin kepada pahala. Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Anugerah, pilihan, pemberian Allah kepada kita ahli kampung Kola Balai ni. Gitulah. Selalu kita di dalam syukur. Di dalam syukur tu pun syukur lagi tak habis. Janji Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quranul Karim yang selalu kita dengar, bukan sekadar dengar, kita ingat dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalau mu syukur, aku akan beri lagi, tambah lagi, dan beri apa yang kamu tak ada, kau nambah lagi. Gitulah juga sebaliknya, wala in kafartum, sekiranya kamu tidak syukur dengan makna kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azab aku sangat berat, sangat teruk. Dan maka pada ini hari kita ambil sempena hari yang barakah ini, iaitu kita mengadakan majlis Maulidin Rasul daripada siang hari tadi lagi, untuk kita nak kenangkan dan nak terima kasih lah, kita panggil mudah-mudah. Dakat nak terima kasih, nak syukur nikmat yang Allah hantar kepada kita seorang manusia yang agung, manusia yang hebat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana Nabi Muhammad lah kita beragama dengan Islam. Dengan kerana dia lah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah. Kita tak buat kerja dosa, dan kita lakukan apa yang diperintah Allah, iaitu kita taat apa yang Allah Ta'ala arah kepada kita, hak wajib mana buat, dan hak haram kita jauhi, kita mengelak daripada lakukannya. Gitu dah. Ni alhamdulillah hari ini kita ada upacara majlis Maulidin Rasul, supaya kita nak terima kasih. Masuk di dalam kata kita nak mengenangkan, nak mengenangkan budi Allah yang Allah Ta'ala hantar Nabi atau Rasul untuk kita. Walahanya ibu-ibu dan ayah-ayah, kita pernah berjanji dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mana kita berada di alam roh dulu-dulu, kita janji dah dengan Tuhan. Janji ke mana? Janji sekiranya kalau Allah lahir kita mari di dunia, kita tak akan taat kepada selain Allah. Kita tak akan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah yang kita taat, Allah yang kita sembah. Tiba-tiba bila mari di dunia, macam-macam orang jadi. Ada hak imam, ada hak kafir, ada hak taat, ada hak fasik. Gitu tak? Maka Allah hantar Nabi Rasul untuk ulang kaji ataupun ulang kembali perjanjian di antara kita dengan Allah waktu mana kita berada di alam roh dulu. Kita lupa dah. Ingat tak kita masa kita duduk di alam roh dulu? Dah ingat dah. Tak sah alam roh dulu. Bergetar, kita bergetar duit orang hak mengu dulu, lupa dah. Cara ke alam roh.
Lupa dah. Tak apa, kita nak hutang 2 minggu je. Bukan saya bayar. Tak kena mau tak kenal kita. Kita 2 orang bukan orang. Orang. Asal nak hutang. Asal nak hutang molek lah kau janji gitu, janji gini mengaku orang. Adik-beradik lah. Orang apa ke sebut masa-masa lepas hari kita 2 ngaji qalah kali. Qalah tadika hari tu ingat tak? Kita ngaji kali. Asal nak bergetar duit. Janji 2 minggu. Lupa berat dah. Lupa berat dah. Tak bayar-bayar 2 tahun tak ingat dah. Duit bukan banyak, 500 ya. Lupa terus. Walah hak 2 minggu lepas. Lupa dah. Ni waktu kita ada di alam roh, tak tahu berapa ribu tahun. Nah, lebih lagi lah kita terlupa. Lebih lagi nama kita pun nama terlupa dah. Insan bahasa Arab ambil daripada nasia. Nasia bahasa Melayu kita lupa. Galik kita, hanyut, lalai, ghaflah. Bila hari di dunia lupa dah kata janji kita dengan Allah waktu dulu kala. Kita kena mayat, kena taat, kena tutup aurat, jangan buat maksiat, lupa dah. Maka Allah kasih Tuhan saya, Allah hantar Nabi supaya ingat mula. Supaya ingat semula perjanjian kita. Aduh. Kalau tak hantar Nabi tak tahulah kita gapo jadi tak tahu. Gapo nama sembah tak tahu. Dalam hantar Nabi ada rasul dah. Nabi bukan 5 orang, bukan 25, beribu. Sebut dalam kitab setengah-setengah kata Allah latih Nabi mari di dunia ni jumlah 2 juta. Bukan sikit 2 juta, ramai. Ada riwayat lain 124,000 Nabi. Dalam kitab yang sebut sekati 2,04,000. Panggil orang panggil bilangnya zaman hari tu. Sekati 2,04,000 makna 124,000 orang jadi Nabi Rasul. Allah hatta mari di dunia ni supaya kenangkan semula janji kita dengan Allah. Nabi lagi Rasul 313. Nabi hak sebut Nabi lagi Rasul hak sebut nama dalam Quran 25. Dan di dalam 25 tu Nabi hak paling hebat sekali 5 orang. Orang panggil Nabi Rasul Ulul Azmi. 5 orang. Iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil Nabi top 5 bahasa putih. Kita sebut top 5 tak gambar. Bila sebut top 5, gapo nama top 5? Tahu gapo nama? Hak kita mudah gambar gapo? Top 4. Bila sebut top 4 gambar lalu dah. Gapo nama? Man City, Arsenal, Spurs, Liverpool. Man U tak sebut. Mungkin dia budak Man U pula lah ni. Kok dia? Hak tu hak kita gambar. Sebut top 4 baru gambar. Sebut top 5 tak gambar. Ialah Nabi yang masuk di dalam Nabi hebat. 5 orang Nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu Nabi hak Allah berlaku di zaman dia. Berlaku banjir besar. Berlaku bah besar seluruh dunia. Tu Nabi Nuh. Zaman hari itulah zaman dulu. Kerana umat-umat Nabi Nuh ni degil. Kerah perut. Nabi Nuh ni Allah beri kepada dia panjang umur ibu-ibu dan ayah-ayah. Panjang mana umur masa dia dakwah? 950 tahun. Dakwah. Hajak orang kepada beriman. Hajak orang kepada amal ibadah. 950 tahun. Anjir umur yang orang yang ambil itu dah. Umur panjang. Dekat 1000 lah. Bahkan ulama kata Nabi Nuh umur 1000 tahun. Ada riwayat kata walaupun tak sampai 1000, hampir ribuan tahun. Dah mula-mula dia dakwah umur 40. Masa dia dakwah 950. Arti kata umur dia 990 tahun. Umur Nabi Nuh. Dah umat dia panjang ke umur. Dakwah orang Nabi Nuh
Ya Allah, aku dakwah ajak orang lailan wa nahara, siang malam. Kita lah ni pagi teh ya. Hak ni siang malam. Ajak orang kepada beriman. Ajak orang kepada bertauhid, kepada beramal ibadat. Nabi Nuh. Dalam masa 950 tahun, hak beriman dengan Nabi Nuh lebih kurang 80 orang. 80 orang. 40 kelamin. 80 orang. Apa arti? 11 tahun seorang beriman. 11 tahun seorang beriman. Allah. Habis Nabi Nuh doa tu. Degil. Tak akan angat. Nabi Nuh doa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah umatku. Binasakanlah umatku. Maka Allah pesan kepada Nabi Nuh, suruh naik tanah pohon kayu atas bukit tinggi. Pakai lama kat masa hamba taruh pohon kayu nak besar tu. Lepas pada pohon kayu besar, arah kepada Nabi Nuh, suruh tebal pohon kayu buat kapal atas bukit tu. Ni cerita panjang lah cerita Nabi Nuh ni. Jadi kita nak faham kata Nabi Rasul hak masuk di dalam tok-tok ni, 5 orang Nabi ni, Allah beri ujian besar. Nabi Nuh diuji oleh kerana umat jergi. Umat tak pakar dia. Nabi Musa alaihi salam, apa diuji oleh Allah? Fir'aun nak bunuh. Kali zaman tu, tok nujung Fir'aun ni, yang nujung kata kan? Dia kata, wahai Fir'aun, wahai tuanku, muka raja kan? Aku nak takbir mimpi kamu, kerana Fir'aun mimpi. Fir'aun satu malam tidur mimpi nampak pohon kayu di tengah padang. Apa nama pohon kayu ni? Apa nak jadi, apa nak berlaku kepada aku ni? Nampak pohon kayu hijau duduk tengah padang sepohon. Pelik mimpi ni, tak asal mimpi pelik-pelik gini ni. Lalu tu panggil tukar-tukar nujung, hak bijak-bijak, hak pandai-pandai, tolong takbir mimpi. Bila takbir mimpi, tukar nujung kata, wahai tuanku masa depan akan diguling oleh anak cucu Bani Israel. Guling kerajaan, meruntuh kerajaan oleh anak cucu Bani Israel. Lepas pada tu, nak buat lagu mana ni? Hamang juru mikir. Hamang kata, lepas ada ni, wahai tuanku, hak beranak mari jatuh bunuh. Bunuh jatuh. Hak tina usah bunuh lah. Bunuh hak jatuh saja. Turun nayobai. Kalau masalah ni panggil nayobai. Turun arah daripada Fir'aun. Bila beranak jatuh, cikit tekak. Beranak tu baik lelaki, mulai bunuh. Tu zaman Fir'aun. Kalau kita kira, jahat nata Fir'aun. Beranak mari tak ada nak besar, merah-merah, bunuh lalu. Berat Fir'aun. Zaman kita berat lagi. Fir'aun nak bunuh, tengok juga yatim ke tina. Kena beranak dulu, baru bunuh. Zaman kita lah ni tak tahu yatim, tak tahu tina. Tahu kata perut besar 4 bulan, perut besar 2 bulan. Bunuhlah perut dah. Dah mana jahat di antara Fir'aun dengan zaman kita lah ni. Hukum hukum. Ada pemikiran masing-masing. Ada akal masing-masing ukur diri. Fir'aun hari tu bunuh budak kecil-kecil. Bukan 20 orang. Bukan 100,000. Sebut dalam sirah berjuta. Sejuta orang bunuh budak kecil-kecil. Budak lelaki. Tu zaman tu. Maka takdir Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Nak bunuh masa kecil lagi. Habis tu orang hak Nabi nak masuk dalam Nabi-Nabi hebat ni, ujian besar. Melalui ujian sangat besar. Nak kena bunuh, tak boleh duduk kapung, kena lari tu baik. Dan rolik lah. Kebanyakan Nabi zaman hari tu ni, tak boleh duduk kapung lah. Tak boleh duduk kapung. Ti mana Nabi Musa ni. Nabi Musa ni peranyuk air. Masuk dalam istana Fir'aun. Asyik ambil belah apa besar. Bila besar apa orang tengok ni oleh duduk dalam istana. Kena lari tu baik. Dia duduk tupai Nabi Su'aib. Belum nak temu dengan Nabi Su'aib, duduk nyanda di pohon kayu.
Nabi Musa. Semua cerita Nabi ni jadi pengajaran bagi kita umat akhir. Bagi kita umat ni. Pengajaran bukan maknanya cerita Nabi kita SAW seorang yang jadi iktibar. Nabi-nabi dulu pun cerita kisah dia, sirah dia jadi pengajaran. Bertidak Tuhan tak sebut dalam Quran cerita Nabi-nabi dulu. Dah. Supaya menjadikan ibrah, menjadikan pengajaran bagi kita umat kedian ni. Nabi Musa ni waktu kecil hanyut di dalam laut, hanyut dalam sungai. Allah pupu masuk dalam istana. Orang hak nak kena bunuh, Allah beri masuk di dalam istana. Orang nak bunuh dia tu belah lebih besar. Fir'aun belah dia. Hingga siapa Fir'aun menjadikan Nabi Musa saat itu anak angkat dia. Bila besar dalam istana, dikasihi, disanjungi, dihormati. Anak angkat raja kan? Tak kena buat lebih kurang. Orang kasih belaka, orang sayang belaka, orang hormat belaka. Nabi Musa dah. Tetapi Allah nak hajar Nabi Musa, wahai Musa, mu jangan sedap. Sungguh pun kamu di dalam istana, kamu jadi anak angkat raja. Allah buat asbab yang menyebabkan Nabi Musa tak boleh duduk dalam istana. Kena lari tubik daripada istana. Sama naik juga budak ni sorok dia kita. Bila budak sorok derah, kita pun derah kau. Bila kita derah, hakik tekak. Bila hakik tekak, tagi tak gerak. Tak apa je. Adik sorok kau kita. Bakal kain banyak dah. Cer tu kalau kita perang itu makna nak pelawai tu. Nak pelawai sorok. Adik, minta maaf. Kalau tak saya dengar, duduk dari belakang. Jangan ganggu ustaz. Ustaz, tolong. Pasal tagi ni habis kan, habis bateri pula dah puncak tak penuh. Dengar tak tu? Bahasa dia. Budaknya begitulah. Bila sebut atas budak nama dah budak. Dia bunyi suara popeng-popeng sikit sebanyak pasal dia. Bawa pergilah tempat-tempat ceramah gitu. Tujuan ke apa? Tujuan bila sikit lagi dia boleh anak, dia boleh isteri ataupun boleh suami, dia beranak pula. Bila dia beranak, dia jadi tua apa kita ni lah. Mari dengar, mari nak nanya. Dah, perhati. Anak dia pula, mari duduk geger apa dia. Gitu kan lah. Anak sambung menyambung. Dah gitu. Mak-mak kita boleh dengar tu, adik-adik kita nak punya sokoca tak apa tu. Boleh dengar tak? Ada gangguan tak? Ke biasa. Kalau biasa tak apa, kita nak teruskan. Kalau lah ganggu sangat, kena usaha lah. Ustaz ke siapa dia ambil adik kita lain sikit. Tidak, tak ada tumpuan orang lagi. Kita nak tumpu kepada apa kita nak cerita, kita nak royak ni, ada fokah orang lagi. Jadi tak erti nak dengar. Menyebabkan kosong lah panggil. Pergi ceramah malam, ceramah. Kita dengar kau lah, kita dengar. Gapo ayah main dok royak. Tahu. Udah ni bawa saya tangan. No. Jadi tak ada manfaat. Bila tidak ada manfaat, ini rugi. Pasal adik-adik kita tu ganggu tak apa. Sorok derah sangat. Kita pun letih. Asal bila bunyi sorok derah, kita pun kena berderah hati. Letih lalu. Oleh itu, sambung pula. Jadi, Allah nak hajar kepada Nabi Musa tadi, supaya Nabi Musa tak gantung dengan manusia. Dah masa dia duduk dalam istana ni, dia berasa tahu, aku anak akak raja ni. Aku anak akak Fir'aun ni. Ibu akakku Asiyah. Isteri Fir'aun kan nama Asiyah. Kasihnya, sayangnya, ambil hatinya aku. Dia berasa sedap duduk. Lalu tu Allah buat asbab yang menyebabkan Nabi Musa tak boleh duduk dalam istana. Iaitu satu hari, orang Bani Israel balah dengan orang Kipti. Balah dengan orang Kipti. Orang Kipti ni orang bangsa Fir'aun lah, orang Kipti. Balah tekan mari. Orang Bani Israel ni tu orang sama bangsa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa masuk nak lerah, tak sebi balah, tak sebi kelahi. Nabi Musa kata sah balah lah, sah balah. Orang Kipti kacau, tak dengar kata. Lega juga Nabi Musa buat belakang tangan gitu ya, lepas belakang tangan berlunjur terik kawan tu. Mati situ lo. Bila khabar tu sapa kepada Fir'aun, Fir'aun kata, hak ni dah nak merutuh kerajaan aku. Lalu tu, tentera aku,
Mungkin cari Musa duk mana pegang ikat bunuh. Tu Nabi Musa lari tubik pada istana tu. Lari tubik daripada istana Fir'aun, pergi di Kanaan. Nyana di pahang kayu sepahang. Asal Nabi kita Isra' Mi'raj, Nabi nampak pahang kayu tu. Waktu mana Nabi kita berjalan dengan borak, Nabi kita nampak di tengah padai, lanjut padai, tiba-tiba di dalam padai ada pahang kayu sepahang. Nabi pun tanya, wahai Jibril, apa pahang kayu tu? Comel sangat, duduk tengah padai dia sepahang je. Katanya gapo Jibril? Jibril kata, pahang kayu inilah waktu Nabi Musa zaman dulu kalau dia lari daripada istana Fir'aun. Fir'aun nak bunuh, duk nyanda di pahang kayu ni. Waktu itu dia tidak ada arahan. Selalu dia duduk dalam istana dihormati, disayangi, disanjungi. Ada ayah jadi raja, ada ibu jadi pemaisuri. Orang hormat, ada tentera keliling pening. Tiba-tiba berlaku satu asbab yang menyebabkan dia tak boleh duduk dalam istana. Mari duduk nyanda di pahang kayu. Gitulah hidup kita ibu-ibu ayah-ayah. Kadang-kadang waktu mana kita berada dalam kampung, orang tu pun adik, orang kakak, orang waris, orang tu warah. Ada kadang-kadang asbab kita nak duduk dalam kampung tak boleh. Menyebabkan kita kena keluar daripada kampung, hidup di satu tempat. Ada dah wadik-wadik, ada dah waris-warah, tak ada dah pupu poye, sa'i godang. Situ kita dengan kita. Apa makna kita dengan kita? Allah nak hajar Nabi Musa supaya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantung dengan Allah. Ni kadang-kadang ada di antara kita malam ni, asal kita ni rumah taning lakonnya, asalnya rumah taning. Hak ni rumah bapu waktu rumah puju, hak ni nak tanjung, hak ni duk ana tok jong. Apa boleh kerana tak boleh duk kampung weh, jadi susah payah begitu gini masalah kampung. Hari duk di Kuala Balai. Hak demo tu duk Kuala Kai. Anu naik duk di Santik. Apa tu? Di situ kita berasa kebergantungan di antara kita dengan Allah. Kejap. Tidak kalau main duk nupai ayah, duk nupai kakak, nupai tok, nupai gitu gini, kita tak berasa hubungi kita dengan Allah begitu rapat, begitu kejap. Kenapa? Kita dah harap kat orang. Duk bergantung dengan harta ayah. Duk berasa terjamin daripada orang tu orang ni. Tapi waktu mana Allah uji kita, tak ada orang lain boleh gantung, di situ hanya ya Allah, aku gantung. Ini yang cerita Nabi. Kita dengar cerita Nabi, jangan dengar saja. Ada mengandungi pengajaran ibrah, iktibar di dalam tu. Supalah Nabi-Nabi lain pun seperti mana kita dengar cerita Nabi Yusuf. Allahu Rabbi. Sedap dengar cerita Nabi Yusuf. Bahkan Allah sebut di awal-awal ayat lagi, nahnu naqussu ahsanal qasas. Kami akan cerita sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Apa diuji oleh Allah? Tengok dia dengar cakap dah cerita Nabi Yusuf. Sayangnya Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf mimpi waktu kecil. Mimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah yang ku cintai, ayah yang ku sayangi, anda mimpi malam adik tidur nampak sebelah butir bintang dan matahari bulan sujud kepada adik. Nabi Yaqub bila dengar mimpi Nabi Yusuf, lalu dah pesan, adik jangan royak siapa dah, jangan royak siapa. Kerana apa? Kerana yang nampak ada anak seorang ni beruntung dan akan jadi besar masa depan. Lalu tu tak sewi cerita kisah ni, tak sewi cerita mimpi dia kepada kakak-kakak dia. Tapi setan masuk cocong lah kali jadi ke mana? Ya di mana yang cerita kita dengar tu dah. Nabi Yusuf ditahu dalam lagu. Akhir kali jadi raja, jadi aziz. Itulah. Dengar cerita Nabi, kelik suluh pada diri kita. Bukan makna kita jadi Nabi, tetapi apa yang ditipu atas kita, apa berlaku atas kita, semua ada dah. Orang bagi kata apa ni, gambar ataupun
kisah masa dulu untuk menggambarkan diri kita. Gitu tak? Inilah hidup kita ayah-ayah dan ibu-ibu. Habis tu bila kita main ulang kaji dan kita kaji cerita kisah Nabi ni, menyebabkan kita berasa rapat dengan Allah. Kita rasa dekat dengan agama Allah. Lebih lagi kita kajikan sirah dan cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau lagi molek, kau lagi comel. Dah apa? Karena bila kita dengar sirah Nabi, kisah Nabi, mudah-mudahan Allah nanam di dalam hati kita. Allah capak masuk perasaan dalam diri kita sifat kasih, sifat sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah apa kena kasih kepada Nabi? Kalau tak kasih boleh tak Nabi? Tak sayang boleh tak kepada Nabi? Boleh. Kalau ke orang lain tu pun ada tempat-tempat yang tak boleh kita kalau tak kasih, tak sayang. Contohnya seperti ayah kita, mak kita. Kita kok tak saya kasih ke ayah, tak saya sayang ke mak, tak boleh dah. Walaupun mak sana tu sekadar mengandung kita ya, melahirkan kita daripada gelap zulmah rahim kepada terang menerang alam dunia. Kau dah tu kan? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita daripada gelap zulmah kekufuran, gelap zulmah kejahilan kepada terang menerang iman, kepada terang menerang ilmu. Itu Rasulullah. Habis kita kena kasih Rasulullah. Kalau banding dengan ayah, banding dengan mak, banding dengan anak dan orang-orang lain pada umumnya, Rasulullah nombor satu yang kita kena kasih. Dah ayah main tahu mana? Nabi sebutlah dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna, hingga aku ni yuhibba, aku saat itu ahabba ilaihi, terlebih kasih kepadanya, min waladihi wa waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, au kama qala. Tidak sempurna iman di antara kamu sehingga aku, kata Nabi, kamu paling cinta, kamu paling kasih berbanding dengan anak, banding dengan ayah, banding dengan manusia lain pada umumnya. Makna apa? Nabi kita kena kasih. Bukan pilih bukan tamu nak kasih, tak apa, tak saya kasih, berikutlah. Bukan. Mesti kena kasih, mesti kena sayang. Mau tidak ke iman kita tak sempurna. Nah. Dan lagi Nabi sebut dalam hadis lain, kamu tak akan dapat kemanisan iman sekira kalau tidak menjadi Nabi dan Allah itu kamu kasih. Mana Nabi dengan Allah kita kena kasih. Kalau tak kasih kepada Nabi, tak kasih kepada Allah, kita tak akan dapat kemanisan iman. Tak dapat. Tak ni. Dengan sebab tidak ada kemanisan iman itulah semaya kita tidak sedap. Betul tak? Maya kita duduk semaya tu. Puasa ke mana tu? Tak ada berasa apa-apa Waktu sudah. Dah. Habis cepat tu. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Assalamualaikum. Dah. Warna cepat sangat orang maya. Tak ada apa-apa minit. 3 minit lebih dah. Ya pun marahnya dah. Marah pun maya gini pun maya. Mana dia maya lepas? Bukan maya sedap, bukan maya kerana rindu kasih dan ada zauq di dalam maya, bukan. Ada pun sembahyang kita duk maya bagi tes yang malam 5 kali sehari tu, dia ada rasa. Dia ada rasa. Rasa apa? Rasa sedap. Waktu sedap bila mana dia kata Allahu Akbar, dia baca bismillah pun sedap. Dia yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berasa dekat dengan Allah. Itu semaya. Orang panggil semaya roh. Itu ni maya jasad ialah. Baik tu cepatnya. Habis tu petawah maya. Sudah. Ada? Tadi adik pelajar kita ada tugas tak tadi ni? Tugas kutip khairah. Kerana masa kita kecek lebih kurang setengah jam. Biar mana tahu kita lupa janji dengan ustaz kita saat ni.
Kalulah kata dah. Tagi-tagi ada orang bawa tingkai, ada orang bawa apa nama ke? Pakak derma khairat Nah, begitulah juga hok dia ikuti dalam laisuk kita lebih kurang 500 orang malam ni. Boleh kita berkongsi dengan orang kola balai malam ni. Boleh kita berkongsi dengan orang kola balai untuk nak membinakan tadika di sini. Tadika di sini sekarang ni alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Sudah dah lah. Boleh guna dah. Cuma ada sedikit sebanyak lagi lekat hotel. Agon namung tanah lebih kurang 4-50 ribu. Maka ibu-ibu, ayah-ayah kita ahli kampung semua pakak-akak bantu. Sekira kalau ada adik-adik pelajar kita pakak-akak bawa ting khairat tadi ni, pakak-pakak boh untuk nak bayar agon namung tanah sini. Dan juga tak lupa kepada sedang penonton yang duk ikuti di dalam live lebih kurang 500 orang ni dah. Duk ikut dalam live lebih kurang 500 orang. Kita nak masuk kongsi juga dengan orang kampung ahli balai. Ngikut akaun bank duk nampak le bawah tu 0911 044 971. Nama banci le bawah tu dah panjang sikit nama banci. Jadi bantuan hak kita bubuh di dalam banci ni untuk nak bayar harga tanah nambung di depan sekolah tadika. Di depan sekolah tadika. Pakak-pakak lah. Terutama sekali kepada sedang penonton yang bersama dengan kita malam ni lebih kurang 500 orang lebih ni. Jadi kurang dah sikit malam ni. Sama-sama ramai. Sama-sama hampir ribuan. 700, 800, 900. Tapi boleh kerana lewat sikit kita mula saat ni. Menyebabkan orang yang pasien tidur awal, tidur tidur awal dah. Minta maaf lah. Kerana biasa kalau kita dah mula tu kok pukul 8.30. Biasa tahun ini 400, 900 orang yang ikut dalam live. Bila ramai orang ikut, ramai bantuan. Bila ramai bantuan, boleh banyak sikit. Tapi boleh kerana lewat sikit saat ni kita mula. Terlewat sikit menyebabkan orang yang bersama dengan kita ni kurang sikit dah. Dah lebih kurang 500 orang. Tak apa dah. Dalam 500 orang ni kalau beri 100 orang lana juga dah. Boleh lucu dah harga tanah namun tu. Alhamdulillah. Pakak-pakak lah. Masuk di dalam kata kita ni berlomba-lomba untuk nak lakukan ketaatan kebajikan kepada Allah. Jadikan pahala untuk diri kita masing-masing. Dah Allah berfirman kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa yang Allah Taala berfirman? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata, daklah kamu berlomba-lomba, bertewah-tewah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Berlomba. Kita berlomba buat kebun, buat cekak dah. Boleh 2 mocok seorang tanah, 3 mocok seorang. Yang merunglah, nebah gitu gini. Dengan nebah, dengan tanah. Berlomba. Memang boleh hanya nak weh, hak letak tu boleh 2 mocok. Patu setara mana dah duk nane ni duk nakok. Berlomba tak salah, bukan nak oyak salah, nak oyak berlomba. Apa kena naik atas santik tu? Ammo hidup saya biasa naik di santik sekali. Hak pak tinggi tu. Naik atas tu, turun sampai di kaki bukit. Tobak pun. Saya kira. Pakat tobak tu. Apa. Memang pergi santik tak apa. Santik perik jamu. Tapi kalau dia mahajak pergi pula umurnya masa tu dah. Naik buat kebun tahan dah. Tanah getah, tanah deria gitu gini. Tak salah. Bukan nak royak salah. Nak royak sungguhnya buat kita. Bersungguh hingga sampai atas bukit sampai cengok. Tetapi untuk kita menjadikan harta-harta kita supaya kita dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba tak dah. Kena manci berlomba hak dia cari makan, berlomba hak sia dunia aja. Hak dia akhirat pun kena berlomba juga kerana Allah berfirman kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba kepada keampunan, kepada kamu akan dapat ampun daripada Tuhan kamu.
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan syurga yang Allah duk sediakan. Tuhan duk cedek syurga ni. Luahnya lebih pada langit. Lebih pada mobil lagi luah syurga. Syurga luah ibu-ibu dan ayah-ayah. Allah duk sediakan syurga untuk orang beriman yang beramal dengan amalan soleh ni. Luah sangat. Luah daripada langit bumi ni. Ada ulama sebut, orang yang paling sedikit sekali dapat balasan baik, balasan syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala ni, tanah dia daripada Syam sampai Yaman. Lebih kurang 1,500 kilo. Nah, 1,500 kilo ni orang paling kurang sekali dapat nikmat dari syurga. Tepat tanah dia duduk, kawasan dia duduk sekurang-kurangnya, paling kurang kali 1,500 kilo. Luah dah tu pun. Kita ni tak usah kata boleh 1,500 kilo. Kalau dari kampung Kola Balai ni boleh kita sore, kita rasa keluar cakap dah tak? Rasa nasib lah weh aku gibik tanah di Kola Balai. Sekapung boleh aku sore. Kita berasa luah cakap dah. Ni Allah beri kepada orang yang paling kurang sekali di dalam syurga 1,500 kilo daripada Betong sampai Chiang Mai. Sute negeri. Ini orang paling kurang kali dalam syurga. Dan dia tepik paling deras kali kata, Allah, akulah orang paling kaya sekali dalam syurga. Walau dia orang paling sedikit sekali dapat nikmat. Itu dia. Maka Allah duk sediakan bagi orang yang buat baik di dunia ni, syurga luah daripada langit, luah daripada bumi. Allah duk sedia bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang yang takwa kepada Allah. Orang takut Tuhan. Maka orang takut kepada Tuhan ni lagu mana Tuhannya? Allah sendiri cerita dalam Quran, ialah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ialah orang yang derma, infak. Pada waktu mana dia susah pun dia derma, pada waktu mana senang pun apatah lagi. Ni kita kadang-kadang kita nak nanti derma, nak nanti khairat, dia seni. Habis tu tak boleh derma apa tu. Memang kata bila lagi dia nak khairat atik masuk sijik masuk tadika. Dah tu wi senang-senang sikit. Dah tu wi cukup-cukup makan sikit. Bukan tak sen nak derma, bukan tak sen nak khairat. Learning tak dah learning. Dengan anak sekolah, dengan gitu, dengan gini. Apa banyak aku bayar hutang sore lah. Tak ada. Ada boleh derma, ada boleh khairat. Ya ada duit dia ada asing masuk dalam milik untuk bayar sore, untuk bayar makan, bayar gitu gini. Hak dia pahala ada. Ulama kata, kita nak cek mana harta yang ada di dalam milik kita tu, harta yang barakah. Bukan sekadar halal, barakah. Ya harta ni ada 2-3. Pertama kali harta yang haram. Tu cerak dah. Harta haram. Nah, yang keduanya harta yang halal. Yang ketiganya harta syubhah. Yang keempatnya harta yang halal lagi barakah. Ada 2, 3, 4 persen harta. Harta haram boleh tanah tipu sako. Sepatutnya tanah ni jamai bagi sako, jatuh boleh adik bosu tu. Tiba-tiba adik bosu ni tu tak nak sihat. Jadi kecek sore main dengan air liu, bobek kecek sore. Tak sihat gitu. Orang panggil syndrome Down. Nah. Wasa-wasa kampung orang panggil tak nak cukup kerai. Ataupun panggil cek sparrow. ikut panggil lah. Anak tak nak sihat. Kalau puluh gak tak nak cukup puluh. Kalau ubi gak tak nak popok. Tak sihat mana? Bila awak adik anak tak sihat ni, dia tipu harta sako. Sepatutnya tanah ni boleh kat adik bagi sako kan? Dak nya pusing 2-3 adik hak sihat tadi atau sawi Wei pun nak beri ya. Tu bagi buat-buat kita. Bagi hak 3 adik lagi, boleh sikit sore. Hak gire, hak tak sihat ni tu. Semua ada masuk campur lah ke harta haram sikit banyak. Jangan weh. Harta haram ni tak usah kata apa lah.
Dah. Bila masuk dalam milik kita, usah cari kebaikan. Usah cari. Kerana apa? Kerana bila hasilnya daripada harta haram itu masuk mulut, sikit lagi yang masuk dalam perut, menyebabkan perut gelap. Bila perut gelap, sahayalah rajah rimah pun. Tak heran ke apa? Oh ni tak ada nasihat ni. Tok Bilal kata, mari atiklah sijil. Kata bunyi suara kita duk berfikir, mari atiklah. Mari atiklah maya Jumaat. Orang-orang ngajar malam-malam pas gorek sama tarik isya, mari atiklah. Tak akal. Dengar haja gitu tak mari-mari. Buat apa? Perut gelap. Dah guna perut gelap. Tak ada lah makan hasil daripada harta tipu saka. Mana nak dapat baik? Tipu harta saka. Jual tanah taniu. Dah jual tanah benda. Tanah benda jual tanah harta saka, tipu dia. Tipu adik. Mari beli tanah mocok sini. Yalah lako tu. Walaupun learning boleh diri, learning boleh hasil harta gitu. Asalnya duit hasil daripada tipu harta saka, walaupun learning dia beli dah tanah lain bukan tanah rumah dah, tanah sini dah. Supaya dapat ke halih tepat ya. Tetap harta haram. Nah beki ah. Ada tak kedai ada dah. Ni nak raya atas harta haram. Yang kedua harta halal tapi tak ada berkat. Malah mana pula dah harta halal tapi tak ada berkat. Itulah orang duk kerja pagi petang siang malam tapi tu orang tak maya. Kerja pula dah hok. Nebah pakai gain ke zum makan. Aku upah nebah. Pagi ni kebun ni petang kagak kebun lain pula. Boleh nyana tu. Boleh lah 300 400. Halal ada harta tu. 2 3 400 akan rumah nak upah nebah tu. Halal. Tapi tak maya zuhur buat dia. Asal pun tak maya. Barakah dak tu 400 500. Tak ada berkat walaupun halal. Ada berkat. Tu nak jadi tak boleh jadi duit khairat tu. Duit ada banyak bukan sikit dalam milik. Tapi saya ngira nak tubik 10 20. Kita wei hama khairat. Bukan tak biasa beri. Tak beri sama dah. Dia kata mu beri bila? No, belum kahwin. Masa tak sing baru-baru jadi nayuk. Lah ni nayuk kelik mula tak sing. Ana. Ana tak beri-beri lagi. Jauh. Itu tanda keberkatan harta ialah harta kita jadi jariah. Harta kita jadi pahala. Kalau harta tak ni tidak ada keberkatan, ya saya ngira deku. Tak kira lah kita panggil deku, kopi, payah basah. Mana tu? Orang ni orang jauh dari Allah. Jauh. Minta jauhlah kita daripada penyakit deku. Karena al-bakhilu Nabi kata ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar ataupun minan nar. Orang deku ni jauh dari Allah. Apa makna jauh dari Allah? Makna tak dapat rahmat. Tuhan tak kasih. Deku lah. Jauh dari manusia. Manusia pun malah. Orang malah masuk campur. Saya ada motor kan? Ya. Kan? Sepai. Yalah dah tu. Sepai, karik, ngero. Kita kata kepada orang-orang ngarik ni lah. Dah ke mana? Segi yang apa? Kira haid. Boleh ada garai lagi. Orang tak kena. Dan jauh dari syurga. Orang dekuk ni jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Hak ia dekat dengan apa? Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ni takut ni. Habis itu balan ni buatlah. Ada jalan juga tinggal. Ada jalan tak? Kita duk tunggu tu. Takut kita tahulah. Mungkinlah silap kecil dia mak tadi. Duk tanya tadi ada jalan tek khairat. Lupa. Mungkinlah dalam laisuk saja dah. Tapi cimolek lah. Aci boleh. Kita nak dapat pertolongan dari Allah. Nak dapat pertolongan daripada orang luar untuk kita. Kita dulu kena buat. Kita dulu kena jalan. Baru kita dapat pertolongan daripada orang luar. Tapi kemungkinan lah daripada puak-puak kita dah buat dah ni dah. Kak duk bantu dah, duk bina dah, masuk dah 100, 200, 500, 1000 untuk menyudahkan kalah tadikan ni. InsyaAllah kita akan dapat pertolongan dari Allah melalui
Sedara-sedari hak duk ikut melalui live ini lebih kurang 500 orang malam ni. Nampak campaign tu deh. Dapat mata kita nampak tu. Pakat-pakat dah. Supaya kita ada juga saham di sini. Bangun-bangun di padang mahsyar, malaikat atas ni pala demo atas dunia hari tu. Kawan ni nengung pala apa pula? Pala demo malam tu lah masuk juga beri bantu kepada tadika di kalau balik ni 100 kok malam tu. Maka manfaat budak-budak duk belajar, cikgu mari duk mengajar. Hingga siapa pandai aling, hingga siapa semaya pandai reti gitu gini, pahala boleh melimpah ruah. Hingga siapa orang juru dermus, nengung banyak pahala. Berlipat-lipat kali ganda. Oh banyaknya pahala. Oh tengok manfaat daripada dia masuk 100 ya malam ni. Itulah kepada saudara-saudari sedang penonton. Ada ikuti bersama dengan kita malam ni lebih kurang 600 orang. Pakat-pakat kita kongsi dengan orang di sini. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, muda dan mudi, hadirin dan hadirat. Kita jangan lupa diri kita nak juga keselamatan. Diri kita nak juga kesenangan, sihat tubuh badan. Jangan lupa saudara kita di Palestin. Sekarang learning diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan musuh perang. Maka kita umat Islam, walaupun di mana-mana saja, tak kira di seluruh pelosok dunia, itu adalah saudara kita. Terutama yang paling dekat sekali ialah tempat atas kita. Hak di sana juga tempat atas kita pun jangan lupa depan mata. Takut-takut masuk di dalam orang tua kata, kumai di sebelah laut nampak sangat, rajah di depan mata tak nampak. Mana kita doalah supaya Allah Ta'ala bantu kepada umat Islam seluruh pelosok dunia. Tu kita duk bunyi dah tu email duk doa. Kadang-kadang tok khatib doa atas mimbar. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Ialah tu doa supaya Allah beri pertolongan kepada umat Islam pada segenap-genap tempat, seluruh pelosok dunia. Tetapi masalahnya tu email yang tak terjemuh bahasa Melayu dah, menyebabkan kita silap faham. Bila sebut Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, kita faham nak dah sebut makan. Habis orang kampung tanya, fi kulli makan ni ke apa? Fi kulli makan. Seorang lagi atau tagi lepas ada doa, ada makan. Cara nak akan ke darah. Dia tahu apa nama dia kata. Itulah doa supaya Allah Ta'ala beri pertolongan kepada umat Islam seluruh pelosok dunia. Di tempat kita dizalimi, dicaci, dimaki, diperendah, dijatuhkan tarah, di negara mana-mana saja pun di Palestin sekarang dah ni. Allahu Rabbi, kita tengok gambar tengok dengan gambar, tengok dengan video, Allah belahlah. Mati habis sekeluarga, tinggal anak umur 3 tahun tino. Waktu kita tak datang hati tengok. Waktu kita tak datang hati tengok. Mati tu pun kita sedih dah. Ni mati habis sekeluarga, tinggal ada anak tino orang. Salah apa? Budak seorang tu hati habis, budak yatim ni. Umur lebih kurang 4 tahun, 5 tahun. Ketar gunyuk, ketar. Jadi ketar gitu. Kena bomba peluk dia. Allah. Tak tahulah, Allah lah lebih tahu. Tak erti nak cerita perasaan tengok gambar. Tu kita duduk di sini tengok gambar. Apa tahu kalau kita duduk di sana tak tahu. Habis tu kita di sini doa. Doa lah, kerana itu senjata kita. Allah menjadikan bagi kita orang Muslim, orang mukmin, ada senjata iaitu ad-du'a. Ad-du'a silahul mukmin. Itu ada senjata bagi kita. Minta dengan Allah. Tak ingat asal Arab, asal Melayu. Allah tak kena tanya kata orang tu kecil ke apa tu. Aku tak kerti malaikat tolong terjemah tak payah. Kita minta asal Melayu kita, ya Allah, ya Tuhan, ku tolonglah umat Islam, ya Allah. Tolonglah umat Islam, beri kemenangan kepada mereka, ya Allah. Beri tetap pendirian, beri kesabaran. Minta dengan Tuhan.
Minta supaya di sana bila kita bangkit daripada mahsyar, kita tak akan disoal oleh Allah menyebabkan kita susah nak jawab. Kerana kita akan disoal kan. Di dunia sana hari tu mu tak bunyi khabar ke saudara kamu dizalimi, dibom, mati habis, selerak tabak. Tak bunyi khabar. Kita terbunyi tengok habis cakap dah dalam YouTube pun ada, dalam Facebook pun ada, dalam TikTok pun ada. Dah kena tak ada bunyi kata sepatah, ya Allah bantulah umat Islam. Tak ada tubik pada mulutmu. Tak ada nampak akid langit doa. Guna. Tak berasa kerana itu saudaramu. Susahlah kita nak jawab guna. Habis tu tolonglah. Doa lah. Dah sesama kita lemah dah. Kita sesama kita ni lemah dah. Allahu Rabbi. Ada arwah lah. Walahal umat Islam kala ni hampir 2,000 juta. Ni umat Islam di zaman kita dekat-dekat 2,000 juta. Seluruh dunia umat Islam ramai dekat 2,000 juta. Tetapi ramai aku saja. Aku yang banyak. Dalam jiwa diserai oleh nyakit wahan. Nyakit wahan. Allahu Rabbi. Nyakit wahan. Sedangkan kita ni Allah Ta'ala bagi agama Islam, itu adalah al-izzah. Apa izzah? Kehebatan. Gerung orang kafir kepada orang Islam ni dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam. Di zaman Nabi SAW, Nabi hatta 2 wakil pergi jumpa dengan kerajaan Rom. 2 orang ya sahabat. Daripada Mekah pergi di Rom. Bila Raja Rom bunyi kata Muhammad hatta 2 orang wakil daripada Mekah mari kepada Rom, sute negeri. Tentera ada berapa banyak mana waktu baik semua likau. Takut kepada Islam. Gitu nak royak kekuatan Islam di zaman Nabi SAW. 2 orang yang pergi dan tak ada bawa alat senjata gapo. Bila bunyi kata orang Islam 2 orang mari, Muhammad hatta mari tu, raja kata waktu baik semua, askar adanya nak waktu baik semua. Likung istana takut. Gementar bila bunyi Islam. Ni orang kafir zaman hari tu. Orang kafir zaman hari tu bila bunyi khabar kata Islam, takut dulu dah. Takut apa tu? Al-izzah. Allah bubuh di dalam hati orang kafir, berasa gerung kepada orang Islam. Tetapi sekarang lah ni, Allah cabut dah tubik di dalam hati-hati orang kafir, berasa gerung kepada Islam. Apa begitu? Soalnya, apa begitu? Oleh kerana umat-umat Islam di zaman kita sekarang lah ni, kita sendiri cabut keizzah, cabut kehebatan yang ada pada diri kita. Apa nama? Ialah kita diserangi, kita dikena penyakit-penyakit, iaitu penyakit al-wahan. Penyakit wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Apa itu nyakit wahan? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia, takut ke mati. Itulah nyakit wahan. Tengok di zaman kita tengok pada orang umat Islam berderu-berderai, tapi masing-masing kasih kepada dunia, masing-masing takut ke mati. Itu orang panggil orang diserangi dengan nyakit wahan. Yalah dah tu. Dan kita ni ada Islam itu adalah kehebatan. Habis kita kena ingat waktu mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi buka kota Aqsa, buka Palestin. Masa Sayyidina Uthman, masa Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar pergi takluk Palestin, pergi takluk Aqsa, dia panggil futuhat. Futuhat ni bahasa Sia panggil peluploy. Pelepah daripada orang-orang Kristian. Waktu tu Sayyidina Umar pergi di Al-Aqsa, pergi di Palestin, dia ada satu ucapan. Ucapan sepatutnya kita orang lelaki dan kita semua orang muslimat kena ingat ucapan Sayyidina Umar ni. Kerana ucapan ni ulama kata ucapan yang sangat-sangat keramat. Apa Sayyidina Umar kata? Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam.
Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala bagi kehebatan kita dengan Islam. Allah bagi hebat kita dengan al-Islam. Famahma btaghina al-izza bighairi al-Islam. Siapa-siapa hak nak gimbik hebat selain daripada cara-cara Islam, Sayyidina Umar kata, azannallah, Allah akan hina sehina-hinanya. Lah ni, learning kita kalau kita hidup style lain sikit pasal Islam, kita rasa kena. Kalau akan piyah, akan serbai, akan jutuk, masuk ke jalan kau kena, oh rasa salah habbah, rasa jalan tak kena. Bawa boleh bukan nak royak salah akan luar, boleh akan luar, boleh akan cuk kemah-kemah, duduk kena-kena style pasang-pasang orang-orang putih sikit, oh rasa kena. Tak? Boleh kecek pasang demo ratik ada apa-apa dah. Boleh kecek syiah, boleh kecek asal putih. Walah Quran Allah Ta'ala Quran. Baca Quran ni pok orang masuk nayu makan. Tak berasa hina sikit habuk. Betul tu. Hari ni Allah menghinakan umat Islam di zaman kita buat apa Kerana kita berasa hebat dengan cara lain. Kita tak berasa hebat dengan cara Islam. Habis itulah Allah akan hina kita sehina-hinanya. Betul. Tu kata Sayyidina Umar. Allah beri dah Islam kepada kita itu adalah sebagai perkara yang menghebatkan kita. Tiba-tiba kita berasa hebat dengan cara lain. Berasa hebat dengan secara barat. Berasa hebat dengan secara bukan bahasa Islam. Boleh bahasa tu, boleh style, boleh makan hak tu gak ada orang dah. Itulah kelemahan umat Islam di zaman kita. Kita nak salah tak orang lain tak boleh. Silap betul-betul tak kita. Saya berasalah tak orang lain salah. Silap di kita betul-betul. Kita tak berasa kebanggaan Islam yang berada di dalam diri kita. Kita berasa bangga dengan hidup cara-cara orang barat. Tu silap kita. Nah, lepas tu duduk balah sama diri pula. Allah. Oh ni sedih kita. Balah sama diri. Balah kalau dah tak patut-patut kita balah. Habis kata seorang tok guru, dia kata umat Islam di zaman kita ni tak sah kata tak pandai nak bersatu, nak balah pun tak pandai. Nak satu tak pandai dah, nak balah tak pandai juga. Barang hak tak patut balah, balah. Barang hak tak patut buat isu, buat perading, pakat hak tu akik ni menyebabkan umat Islam guna lemah. Sepatutnya kita menjadikan syaitan itu musuh Allah, Yahudi itu musuh Allah. Dah jadi musuh sama sendiri. Allahu Rabbi. Sedih kan? Nasib umat Islam di zaman kita. Kita nak salah tahu orang lain tak boleh. Kelemahan umat Islam dari kerana Islam sendiri. Tak? Kerana Islam sendiri. Kita pakat ada pelemah diri, pakat ada pelemah sesama kita. Allah, nak guan. Habis itulah kembali kepada Allah. Akak kliklah masing-masing kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan semula al-Islam di dalam hati kita sebagai izzah. Bila ada kekuatan, ada kehebatan di dalam hati kita dengan makna al-Islam, di situlah musuh-musuh Allah akan geram semula kepada kita. Sekarang ni adik kita bawa tong tu dah. Baru mari tong kali baru buat ni amaknya ni. Ayolah tu. Tong khairat derma untuk sekolah tadika kita di sini. Penting sekolah tadika ibu dan ayah, penting. Jangan kita meremehkan. Sekolah tadika jangan nampak kecil. Jangan nampak halus. Hargailah. Kita besarlah sekolah tadika. Apa yang kita boleh bantu pun kita boleh tolong. Sokong menyokong. Kita dah tak ada nak ngajar dah anak. Tak ada nak asuh dah anak kita supaya jadi beragama. Cikgu mari tolong khidmat. Ada pemuda-pemuda ustaz-ustazah ni tolong khidmat. Tolong bantu kita. Kita tak ada nak ngajar, tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak nak asuh, nak adab anak kita. Cikgu mari tolong adab. Cikgu mari tolong ngasuh seminggu 2 hari. Bantulah. Tengok cikgu dengan 12 mata tik. Ni kadang-kadang setengah hak jadi ayah tengok atas bawah sebelah mata tengok kau cikgu. Cikgu pula dah piyah sengit cikgu. Nyanyi kau cikgu. Cikgu kata, ustaz, kita duk kapung orang ngajar kalau tadika demo hitam belah yang mata.
Kadang-kadang buat tunjuk dengan mucung gitu ya kita. Mata siapa tu? Tu cikgu tu. Malah. Tunjuk dengan mucung gitu ya. Mana bunyi supaya lekeh. Walah dia lah duk ngajar anak kita daripada tak kena huruf kepada kena huruf. Daripada tak pandai baca, boleh baca. Daripada surat kadar, surat besar. Allah. Apa kita balas klik kepada cikgu? Gapo kita hadiah kepada cikgu? Tu anak tanya. Kadang-kadang masih cikgu dah. Oh. Lana gitu. Berilah lain pada tu sikit. Hari ni cikgu apa orang ngajar tadika? 5 orang. Ustazah 5 orang juga. Minggu ni akan nasi apa? Hamba buat 2 hidang mula 100 4 ekor dah. Tagi cikgu dah ngajar betul tagi kena akan nasi. Cikgu hari ramai-ramai rumah. Ustazah sidai, ustaz sidai. Pah ada makan nasi buat tubik hadiah. Ni cikgu kain selah orang. Ni ustazah kain kelubung selah orang. Baru mangat. Esawak dah buat kali. Tahu kita nampak nilai cikgu kita. Anak kita tak ada baca. Boleh baca. Tak kenal Allah, boleh kenal Allah. Tak anak bila Nabi Rasul, bila cukup. Klik rumah bunyi Assalamualaikum. Piah je, kita tak ada. Cara nak kita sendiri tak boleh saling. Klik rumah, bukan itu. Gitulah. Bukan itu gitu. Salah tak bunyi. Anak pergi ngaji kalau tadika 3 minggu, klik mari, bunyi telo-telo. Assalamualaikum. Bunyi telo, tak apa dah. Dia ajar cikgu. Ni nak nampak nilai sikit. Nak nampak harga sikit. Kita duk nilai hak lain, hak duk ya ni. Kalau anak klik kecek share, asal kena. Asal kena cakap tu. Klik kecek bahasa lain, bahasa Melayu. Asal kena. Bebel lagi boleh kecek bahasa putih. Tu kena lagi. What happened? Anak kata. Mana? What happened? Mak dia kata, apa nama pula dah? Walk, pergi rumah liping tadi. Dia balik udah-udah. Nah. Aduh, kena Allah, kena Nabi, pandai semaya. Beri salah klik mari rumah. Tutup aurat. Pedih aja, cikgu. Bukan semua cikgu sanggup Bukan semua orang sanggup nak khidmat. Kerana budak-budak pesan ni, behel-behel Bukan semua nak sabar. Main buah ngabulah ngaruk ngagitu gini cikgu atau guys. Main dengan budak bulah budak buah asal dia kena sabar tinggi. Kena hati dia ni tu kasih kepada kerja dia jadi ustaz jadi cikgu. Bukan semua orang sanggup. Amba tak sanggup. Bain boleh minggu 2 boleh apa 3 minggu cekik dekat anak orang. Bukan semua orang sanggup. Orang jiwa ada. Jiwa khidmat. Peranai banyak. Bok-bak dia banyak. Lalu tu malam ni nampaknya setakat tu lah saja dah. Kerana tengok kepada masa pun banyak dah. Lebih kurang ke 10 lebih. Dan kita banyak lagi ada agenda, ada anasyid, ada lagi forum, ada lagi nak jemput teh bertuah ni. Ada dengan stika, dengan berapa gitu gini. Lalu tu malam ni sejadah ni yang mau buat ni pun sejadah. Terima kasih semua atas ibu-ibu ayah-ayah dan muda-mudi adik-adik belajar. Terima kasih tak lupa juga kepada sedang penonton yang mana bersama dengan kita daripada awal tadi sampai sekarang lebih kurang 600 orang. Dan hak mana derma khairat untuk menjadikan tanah tambung di sekolah tadika di Kuala Balai jadi semua orang ahli kampung di sini dan pemimpin-pemimpin kita di sini. Tak kira lah Tok Imam Khatib bila ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan Tok Nebel yang mana bersama dengan kita malam ni dan ustaz-ustazah, orang-orang kampung semua. Terima kasih banyak-banyak kepada sedang penonton yang derma khairat supaya boleh buat bayar harga tanah nambung di kawasan Kuala Tadika di kampung Kuala Balai ni dah. InsyaAllah Allah panjang umur, sihat tubuh badan, ada masa luar masa depan, masa luar masa banyak lagi kita akan jumpa lain-lain kali dah. Jadi malam ni boleh kerana banyak sangat cerita, banyak lagi agenda ni. Amba berasa pos setakat ni saja dulu. Terima kasih semua atas segala perhatian. Terima kasih kepada terutama kali kepada tok-tok kita iaitu Tok Imam Khatib Bilal dan Tok Nebel yang mana bersama dengan kita dan
beri ucapan aluan sani sepatah dua. Dan terima kasih kepada semua ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, pemuda dan pemudi, adik-adik pelajar, terima kasih. Dan minta maaf banyak-banyak, ambil masa panjang sikit saja. Minta maaf juga sekiranya ada ucapan ataupun perkataan yang mengguriskan hati-hati kita ataupun merasakan tak sedap dengar. Minta maaf banyak-banyak. Ambo ni jahil. Banyak lagi kekurangan di segi ilmu amal, di segi adab, banyak lagi kekurangan. Minta maaf lah sekiranya di dalam ceramah saya ada benda-benda nak oleh minta maaf banyak. Lalu tu malam ni setakat ni saja, mau tak panjang lagi kali, tak panjang lagi cerita. Akhir kali dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini ya Allah, jadilah perhimpunan yang dirahmati, diberkati dan diredai oleh kamu ya Allah. Dan jadikanlah kami setagini, kami masing-masing akan kembali pulang kepada tujuan dan matlamat masing-masing. Jadilah masing-masing kami kembali saat ditagini, dijagai dan pelagai oleh kamu ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami banyak sangat dosa kepadamu ya Allah. Dosa dulu kalau, dosa sekarang, dengan sengaja dan dengan lupa. Dosa kecil ya Allah, dosa besar pun ada. Ampun juga dosa ibu bapa kami ya Allah. Dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga, dosa saing sahabat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kami ni lemah ya Allah. Kami nampak segala umat-umat Islam yang berada di dalam dunia sekarang ni dizalimi oleh musuh-musuhmu ya Allah. Kami hanya boleh bantu mereka dengan doa ya Allah. Maaflah kepada kami ya Allah. Kami nak bantu dengan kekuatan supaya dapat boleh tolongnya, kami tidak ada kemampuan. Kami tak ada alat senjata ya Allah. Kami takut ya Allah. Macam-macam kelemahan ada pada kami. Hanya kami adanya tangan dua belah dan mulut lidah boleh memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di seluruh pelosok dunia, terutama sekali di tempat kami ya Allah. Dan di negara-negara yang sekarang dizalimi ya Allah. Mati habis, hak tua pun mati, hak kecil pun mati, anak dalam perut pun mati juga Allah. Nyebong sampai hospital ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedih kami tengok gambar-gambar itu ya Allah. Sedih kami tak boleh nak bantu gapo malaikat akik tangan memohon kepada kamu ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka saat itu akan maaf kepada kami di sini yang tak boleh tolong mereka. Hanya kami boleh memohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak lagi kami nak cerita hasrat di dalam hati kami ya Allah. Kamulah yang paling tahu di dalam hati kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, malam ini ya Allah, jadikanlah keberkatan majlis kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang dirahmati ya Allah. Jadikanlah majlis ini titik pertama untuk berubah di dalam hidup kami, supaya kami masuk di dalam orang yang dapat redha daripada kamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih ucapkan kepada